Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi ruang dan peluang serta kesempatan kepada kita diberi umur yang panjang dan juga kelapangan waktu dapat kita manfaatkan untuk memperolehi ganjaran pahala daripada Allah. InsyaAllah mudah-mudahan hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini berterusan sehinggalah kita kembali kepada Allah Ta'ala insyaAllah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pada hari ini kita sambung perbincangan kita dalam kitab huraian hadis-hadis hukum. Kita berada pada hadis yang kelima. Hadis yang kelima iaitu tajuk besarnya berkenaan dengan bahaya mengumpat. Tajuk besarnya berkenaan dengan bahaya mengumpat. Jadi pada tengah hari ini kita nak tengok apakah yang dimaksudkan dengan mengumpat dan apakah kesan-kesan akibat daripada seseorang yang tak pandai menjaga lisan, menjaga lidahnya dan suka memperkatakan hal orang lain. Hal orang lain itu maksudnya keaiban, satu benda yang tak baik berkenaan dengan seseorang, dia cakap ke belakang orang tu. Apakah kesan-kesan daripada mengumpat ini? Memang sangat banyak, mengakibatkan seseorang itu akan tercara maruahnya. Seseorang itu akan merasa malu, seseorang itu akan dia berasa hilang keyakinan disebabkan dengan pandangan negatif orang terhadapnya dan bermacam-macam lagi. Jadi hadis yang nak memperkatakan berkenaan dengan mengumpat iaitu semacam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna mal ghibah?" Qalu, "Allah wa rasuluhu a'lam." Qala, "Dhikruka akhaka bima yakrah." Qila, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فيه فقد بهت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah kamu sekalian tahu apakah itu ghibah? Nabi menanyakan kepada para sahabat, bukan sahabat yang tanya Nabi. Nabi yang menimbulkan isu ni, perkara ni. Adakah kamu semua, di antara kalian semua sahabatku, kamu mengetahui berkenaan dengan ghibah? Apakah itu ghibah? Ghibah itulah mengumpat. Ghibah yang kita dah sebut, mengumpat, kata pada orang lain, caci maki orang lain di belakang dia, mengumpat. Sama ada kita sebut berkenaan dengan kecacatan yang ada pada diri seseorang, ataupun kekurangan, segala kelemahan
yang berlaku pada diri seseorang, memang benda tu berlaku, dan kemudian kita cakap di belakangnya, dia jadi mengumpat. Kalau depan-depan dia tak jadi mengumpat. Saya cakap depan tuan-tuan kan, saya cakap dah lah tak berapa nak tinggi, lepas tu badan besar pula, jadi cakap depan-depan, clear, kita dah dah lah tak handsome, jadi cakap depan-depan. Contohnya lah, contoh, bukan maksud tuan-tuan kat sini lah, tapi kalau benda tersebut kita cakap di belakangnya, kekurangan sifat pada tubuh badan dia itu menjadi satu bahan jenaka pula, dan kemudian ianya diperkatakan di belakang orang tersebut, dan kemudian orang lain pakat menjadi seronok, gelak, ketawa disebabkan dengan umpatan seseorang terhadap diri dia. Nabi SAW tanya kepada para sahabat, lantas adakah sahabat jawab terus? Tak. Sahabat ni jaga adab dan akhlak dengan Nabi SAW. Walaupun di kalangan sahabat yang tinggi ilmunya, sahabat kalau hanya sekadar ghibah, sahabat boleh terang dekat Nabi apa tu ghibah. Tapi disebabkan dengan perasaan rendah diri, adab dan akhlak dengan tok guru, dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, Allah wa rasuluhu a'la, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, kami tak tahu, hanya engkau dan Allah Ta'ala yang maha mengetahui, jadi terangkanlah kepada kami. Itu adabnya. Sahabat-sahabat takkan tunjuk pandai di hadapan Nabi SAW. Biasa merendah diri, minta sesuatu benda yang baru walaupun mereka dah tahu benda tu, tapi nak beradab di hadapan Nabi SAW dengan adab yang cukup sempurna. Zikruka akhaka bima yakrah. Lalu Nabi SAW pun bersabda, kamu menceritakan sesuatu tentang diri saudara kamu yang dia tidak sukainya. Salah seorang sahabat bertanya, bagaimana pendapat tuan hamba jika apa yang saya perkatakan itu memang ada pada diri saudara saya? Baginda menjawab, walaupun apa yang kamu perkatakan itu memang ada pada diri saudara kamu, ia tetap ghibah terhadapnya. Dan sekiranya tidak ada, maka engkau telah melakukan satu dusta terhadap dirinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi sahabat terang pada Nabi terang kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, iaitu berkenaan dengan riba, iaitu menceritakan sesuatu benda yang tidak disukai oleh seseorang tersebut, sama ada secara langsung ataupun tidak. Benda-benda yang dia tak suka, kalau dia dengar mungkin dia akan marah. Orang cakap belakang kita, orang kata dia tu, orang cakap kat kita lah, tiba-tiba kita terdengar benda tu. Orang cakap kita ni apa dia, suka menghilak ataupun sentiasa memanjang tak ada ke office. Benda tu benar ke tidak? Benda tu betul, curi tulang. Benda tu betul. Tapi bila benda tu diceritakan lagi dan lagi daripada satu mulut ke satu mulut, di belakang kita orang nak cerita pasal hal kita, kemudian kita terdengar, suka ke tidak kita orang cakap benda macam tu? Kita tak suka sebab itu maruah kita, walaupun benda tu betul berlaku. Kadang-kadang tercuri tulang tak sengaja, kadang-kadang ianya berlaku, tapi orang cakap, kita dengar, kita jadi panas, kita marah, maka itu dikatakan mengumpat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita tak nak diri kita diperkatakan sedemikian. Begitu juga orang lain pun tak nak diri mereka diperkatakan sedemikian rupa. Jadi kita kena sentiasalah cuba untuk nak menutup aib orang lain, supaya Allah tak mendedahkan aib kita. Kita taknya perfect. Bukankah kita ni, bukanlah kita ni seorang manusia yang tak melakukan dosa. Banyak benda kesalahan yang kita buat, tetapi ramai orang
yang suka melihat orang lain menunjuk jari kepada orang lain, kesalahan orang lain yang dia nampak, kekurangan dan kelemahan kesalahan pada dirinya, ada kalanya dia buat-buat tak nampak. Apa yang orang lain cakap, apa yang orang lain perbuatkan, apa orang lain pertuturkan, macam-macam benda tak betul belakang. Tapi apa benda yang dia buat yang tak betul, kadang dia tak nampak. Dan kemudian dia cakap pula benda tu di belakang orang lain. Kemudian benda tu sampai menyampai. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Dan janganlah setengah kamu mengumpat akan setengahnya yang lain. Sukakah seseorang daripada kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. An ya'kula lahma akhihi maitan. Mengumpat ni seumpama kita makan daging saudara kita sendiri. Seumpama macam kita makan daging saudara kita sendiri. Sanggup ke tidak nak makan daging saudara kita sendiri? Gigit kotlah, geram sangat. Tapi ni nak tara sampai nak makan daging dia, tak tergamak kita. Tak tergamak kita. Hasan Al-Basri pernah sekali sampai kepadanya berita yang orang berkata sesuatu benda di belakangnya, dan benda tu tak enak bagi dia dengar. Seorang ulama besar. Dan apa yang dia buat? Maka dia telah memberikan hadiah tersebut kepada orang yang menyampaikan berita tersebut. Ni hadiah ni tolong pergi bagi kepada orang yang duk cakap di belakang aku berkenaan dengan hal-hal yang tak baik pasal aku. Hadiah ni tolong bagi dekat dia sekejap. Tolong sekejap. Kenapa dia bagi hadiah? Kerana kamu telah mengirimkan kebaikan kepada saya. Lagi mana kamu duk cakap belakang aku, jadi kamu duk bagi kebaikan lagi pada aku. Dan kamu mengurangkan pahala yang kamu sedia ada. Ini yang kita takut. Apabila kita tak pandai nak menjaga lisan, tak pandai nak menjaga lidah, akhirnya kita terlepas cakap dan kita sebut hal keaiban, kelemahan orang lain. Mengumpat ni salah siapa boleh berlaku. Dia menjadi satu benda keseronokan. Bila duduk 3-4 orang, ya, dan kemudian macam-macam cerita keluar. Penceramah tadi, tu dia contohnya kan. Contoh kalau kita ikuti khusus, keluar tajuk, kita duduk sembang sambil duduk makan, keluar tajuk pasal penceramah. Kita buat ikuti khusus, seorang facilitator, penceramah tu tadi, dengan boringnya, dengan aku kalau dia tu, jadi macam-macam cerita keluar. Dia ni cakap pasal tu, dia ni cakap pasal tu. Aku bukan nak kata dah, aku bukan nak mengumpat, tapi nampak. Jadi digunakan ayat power untuk nak mengelakkan dirinya terlibat daripada mengumpat. Tapi sebenarnya dia terlibat di dalam umpatan tersebut. Nampak dia punya ayat. Aku bukan nak cakap lah, aku bukan nak kata, tapi nampak. Start dengan tapi tu panjang berjela, tak boleh nak berhenti dah. Aku bukan nak kata, aku bukan nak mengumpat, ya Allah taubatlah dah. Aku tahu kata benda tu berdosa, tapi aku tak tahan dengan perangai dia. Kawan kita kan, satu pejabat contohnya kan, adalah benda-benda apa yang tak berkenan di hati. Mungkin dengan sebab marah. Dengan sebab marah pun macam-macam cerita boleh keluar. Cerita-cerita yang lama kembali keluar balik. Seorang kawan datang, lepas tu kemudian cari kawan yang lain. Sebab apa kau datang? Adalah nak cari dia ni, ada hal sikit lah. Hal apa? Adalah sebelum ni dia hutang kat aku. Jadi aku datang ni nak, dia kata hari ni nak bayar, masuk gaji, jadi aku datang lah. Dia ada hutang dengan kau. Jadi macam-macam cerita. Berapa banyak dia hutang? Taklah banyak, sikit dalam 2,000 je. 2,000 kau rasa sikit?
Uish, engkau siaplah, baik engkau halal je lah hutang tu. Selalunya jenis manusia macam tu, dia takkan bayar baliknya. Kalau kau tak percaya, kau tanyalah dalam pejabat ni. Semua orang dah pernah terkenal dah dengan dia. Dia cakap kata dia nak bayar balik, bohong, dia tak bayar punya. Nampak? Adakah itu bukan satu benda mengumpat? Mengumpat tu kan? Tapi sedap bila mana dengar mengumpat ni, dia jadi syok. Lepas tu kemudian seorang ni tambah pula sok, seorang ni tambah pula paper, seorang ni tambah pula cili, seorang ni tambah pula macam-macam lagi. Aku ni dia pernah pinjam dulu RM500 tak bayar balik. Dia pernah pakai kereta aku habis minyak. Kemudian bukan kata nak isi minyak, bagi macam tu je. Hampir betul, tak guna betul dia ni. Jadi macam-macam benda yang akan timbul bila mana kita bercakap berkenaan dengan perihal orang lain. Itu yang dikatakan ribah. Kita takutlah, berhati-hati. Pernah Nabi SAW cerita kepada para sahabat berkenaan dengan orang muflis. Sama juga Nabi tanya dekat sahabat, kamu tahu tak siapakah orang muflis? Sahabat menyatakan muflis iaitu mereka yang kehilangan harta mereka, mereka yang dah jatuh bankrupt, hilang harta mereka, keupayaan mereka, keperluan mereka di atas dunia dan sebagainya. Nabi menyatakan tidak. Muflis ni iaitu apabila seseorang ni kembali kepada Allah dengan dia membawa pahala sembahyang, pahala zakatnya, pahala hajinya, pahala umrahnya yang dia buat 3 tahun sekali, pahala baca Al-Qurannya. Dia bawa semua pahala-pahala tu. Tetapi pahala-pahala yang banyak itu terpaksa diberikan kepada orang lain. Kerana apa? Hasil daripada umpatannya di atas dunia. Dia cakap berkenaan dengan perihal orang lain, sama ada benda tu betul ataupun tidak, sama ada mengumpat ataupun fitnah. Suka-suka cakap, jaga elok-elok. Kadang benda ni menjadi satu makanan bagi kita ada kalanya, bercakap pasal hal orang lain. Jadi satu makanan yang sedap apabila kita bercakap hal orang lain. Tapi orang cakap hal kita, kita marah. Jadi apabila datang seorang klaim balik waktu atas dunia kau cakap begini dan begini, orang tu datang dan kemudian ambil pahala kebaikan daripada kita, ambil. Pakat datang belaka orang yang kita mengumpat dulu. Pakat datang belaka yang tak sempat kita maaf, tak sempat kita minta maaf pada dia. Itu yang kita takut. Nabi SAW pernah menyatakan, mengumpat ni dia lebih bahaya daripada zina. Allah. Iaitu daripada hadis Nabi SAW, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Mengumpat ataupun membicarakan aib orang lain itu lebih teruk dosanya daripada perbuatan zina. Qalu kaifa ya Rasulullah? Sahabat-sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah yang dikatakan mengumpat tu lebih besar dosanya daripada zina? Zina kan dosa dia tu cukup besar, tapi mengumpat pun dosa dia lagi besar, wahai Rasulullah. Ya, mengumpat tu lagi besar dosanya daripada zina. Mengumpat, umpatan, mencela, mengeji dan sebagainya termasuk di dalam salah satu dosa besar. Pun ada nyatakan dalam kitab Al-Kabair, dalam 70 senarai dosa besar, salah satunya termasuklah mengumpat, mengeji, memfitnah. Mengapa demikian wahai Rasulullah? Nabi pun bersabda, orang lelaki berzina lalu dia bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. Adapun orang yang mengumpat tidak akan diampuni kecuali orang yang diumpat itu memaafkannya terlebih dahulu. Ini yang kita takut. Kita mengumpat bukan mengumpat diri kita sendiri. Apalah aku ni, dah lah tak handsome, dah lah. Jadi kita cakap, kalau kita kata diri kita sendiri, itu bukan mengumpat. Mengumpat ni mesti ada orang yang kedua, orang yang ketiga yang kita cakap di belakang. Jadi boleh nak mengumpat, boleh nak mengumpat, tetapi dengan syarat kita mampu untuk menghadap dia dan minta maaf balik pada dia. Ada tak mampu kita buat benda macam tu?
kita nak menghadap dia, bro, minta maaf banyak lah. Belum raya lagi dia minta maaf, tunggu hari raya lah. Bro, minta maaf banyak bro, sebab semalam aku ada tercakap pasal kau. Aku cakap benda buruk pasal kau. Apa yang kau cakap? Aku cakap engkau ni tak handsome. Itu biasa dah lagi, aku boleh terima lah. Setakat tu je kau cakap? Tak lah, banyak lagi lah. Itu antara 1 daripada 99. Banyak lagi lah. Wih, banyak sangat ni. Jadi apabila betul terang minta maaf, okey, settle. Tapi adakah mampu untuk semua orang yang kita umpat, kita menghadap dia dan nak minta maaf pada dia? Tak mungkin dan tak mampu kita kan? Tuan-tuan, tuan-tuan keluar makan dengan keluarga ataupun dengan kawan-kawan dekat kedai kopi, duduk sembang. Lepas tu kemudian lalu seorang pemuda ke, kemudian dengan kau tengok seluar dia, kau tengok tak pasal-pasal malam dengan pakai spek hitam bagai, dia ingat dia tu handsome sangat lah. Kau tengok dengan pakaian dia macam mana, kau tengok dia tu macam mana, kau tengok dia macam mana. Sambil dia duduk tu, dia ulang habis dah satu meja, satu sekeliling dia tu, siapa yang lalu semua dia cakap benda-benda yang tak baik. Orang ni macam tu, orang ni macam ni dan sebagainya. Itu pun termasuk di dalam mengumpat. Kalaulah orang tu dengar apa yang kita cakap, kita cakap pasal pakaiannya, itu hal dia lah. Lagi mana dia tutup aurat, tak ada masalah bagi dia. Tapi mungkin dia agak berlebihan sikit dengan pakaian dia tu, dengan pakai spek hitam pukul 10, 11 malam. Sebab dia pakai spek, ada ketumbit dekat mata ni. Kita tak tahu cerita, kita cakap alamak Mamat ni poyo lah, nak tunjuk reben dia baru beli mahal, nak tunjuk apa yang dia pakai tu konon-konon mahal dan sebagainya. Kita tak tahu cerita. Dia buka-buka spek, tengok dia lebam sini, lebam mata sebelah ni, mungkin sakit mata ataupun baru kena tumbuk dan sebagainya. Kita tak tahu cerita, kita umpat dia, kita cakap dia macam-macam. Tak pasal-pasal, dah berlaku dosa kering yang kita buat terhadap dia, maka patut kita pergi jumpa dia, minta maaf, aku telah kata pada engkau sekian-sekian. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, umpatan ni dia ada beberapa nama. Di kalangan para alim ulama telah memperincikan ataupun membahagikan umpatan ini kepada 3. Yang pertamanya ghibah, yang tadi kita sebut itulah ghibah. Ghibah iaitu menceritakan dan memperkatakan sesuatu kecacatan ataupun keaiban yang ada pada diri seseorang di belakangnya. Kita cerita pasal aib, itu ghibah. Yang tadi saya cakap itulah ghibah. Kekurangan yang ada pada dirinya kita buat joke, kita buat funny pula benda tu. Mungkin kita nak describekan seseorang tu, orang tu dia jenis tak fasih bercakap ataupun dia gagap. Jadi sama-sama kita dalam office ataupun sesama kita kawan-kawan, kita buat perli cakap macam dia. Orang yang cakap gagap tu tak ada kat situ, tapi kita buat seolah macam nak mempersendakan dia. Orang cakap gagap ni tak lepas kan, tak lepas-lepas dia cakap. Ataupun orang tu cakap jenis sengau. Jenis sengau, tak dengar apa langsung. Tapi kita cakap benda tu kerana untuk tujuan nak pilih kawan yang kita sedia maklum yang ada penyakit tersebut. Kita cakap untuk kita nak mempersendakan orang tu di belakang dia. Orang tu tak ada dekat depan. Kalau ada depan-depan clear, itu jadi melawak member biasalah kan. Tapi ni kawan tu tak ada. Kalau dia ada, oh kau buat main dengan kekurangan aku. Aku gagap bukan aku nak gagap, Allah Ta'ala yang bagi macam tu. Aku dah jari nak, bukan aku nak, Allah Ta'ala. Orang lain buat main pula dengan kelebihan anggota badan yang ada pada diri dia, ataupun dengan tempang dia ke, orang buat main macam-macam lah. Itu yang pertama. Yang kedua al-ifk. Yang kedua kata lain bagi mengumpat iaitu al-ifk, iaitu menceritakan, memperkatakan cerita ataupun berita yang sampaikan kepada kita dan kemudian menyampaikan kepada orang lain pula.
berita yang disampaikan. Benda tu betul, tetapi ianya disampaikan. Kalau tuan-tuan pernah dengar dulu kisah ataupun dalam fiqh sirah ada dinyatakan satu tajuk perkhabaran ifk, iaitu suatu perkhabaran yang tak betul, satu fitnah yang berlaku terhadap isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Dia telah difitnah oleh kepala munafik Abdullah bin Ubay bin Salul ketika mana perjalanan balik daripada satu medan perang. Aisyah ketinggalan di belakang. Dia dikaitkan berlaku kharat dengan seorang sahabat ni yang namanya Abdullah ibn Mu'tal. Sedangkan Abdullah ibn Mu'tal seorang yang sangat baik. Abdullah ibn Mu'tal, dia ditugaskan untuk menjaga kendati yang dinaiki oleh Aisyah, iaitu satu, macam mana kita sebut, Aisyah duduk dalam tu dan kemudian dia orang angkat dengan. Dia ditugaskan untuk menjaga kenderaan yang dinaiki oleh Aisyah. Dia ketua. Tapi kebetulan Aisyah pada waktu tersebut dia qada hajat. Dia qada hajat dan kemudian dia balik, dia tengok rantai dia terjatuh, tak ada di tangan dia. Kemudian dia balik ke tempat dia qada hajat tu. Bila mana dia datang semula, tengok rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah pun gerak. Waktu tu malam pula. Dia pun rasa takut, dia balik ke tempat tadi. Dengan mudah-mudahan insya-Allah adalah nanti Rasulullah sedar ataupun sahabat yang lain sedar, dia orang akan datang balik, dia orang akan patah balik untuk ambil aku. Jadi duduklah Aisyah dekat situ. Kemudian datang balik Abdullah ibn Mu'tal. Datang dia, Aisyah pun tahu kata hak tu Abdullah ibn Mu'tal. Dan Abdullah ibn Mu'tal pun tahu kata hak tu Aisyah, kerana memang dia dah mengenali Aisyah. Walaupun tutup habis semua, dia tak nampak Aisyah, tapi dia kenal kata hak ni isteri Nabi. Dia tahu kata, dia kenal hak ni isteri Nabi. Sepatah apa pun dia tak cakap. Dia bukan kata nak merewang, macam mana ni boleh tertinggal kat sini pula. Nampak? Bukan kata dia nak merewang, nak merapu lupa dengan Aisyah. Tak, sepatah apa dia tak cakap. Dia suruh jalan dan kemudian dia iring lah. Ikut dia berjalan. Kemudian sampailah ke Madinah. Sebelum Nabi pada sampai ke Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul, dia duduk perhati, dia tengok mana Aisyah tak ada. Kemudian cek balik dalam rombongan ni, siapa lagi di kalangan sahabat Nabi yang tak ada? Abdullah bin Mu'tal. Jeng. Ini menjadi satu modal untuk dia. Menjadi satu modal untuk dia nak serang Nabi, dia nak menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada fitnah yang dilemparkan terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian baliklah Aisyah diiringi dengan Abdullah ibn Mu'tal. Dan kemudian dia menyampaikan perkhabaran yang tak betul. Ini dikatakan al-ifk, satu cerita yang disampaikan, satu cerita yang sampai daripada satu mulut ke satu mulut yang lain. Benda itu tak betul pun. Kalau betul, dia jadi mengumpat. Kalau tak betul, dia jadi fitnah. Kemudian yang ketiga, al-buhtan. Al-buhtan iaitu memperkatakan dan menceritakan sesuatu yang buruk, yang tidak berlaku dan tidak ada pada diri orang yang diceritakan itu, iaitu berita palsu dan juga bohong. Ini pun termasuk dalam perkhabaran fitnah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kita sedia maklum bila mana kita sebut umpat itu suatu benda yang tak baik, kan? Tetapi adanya di sana dalam beberapa ketika, dalam beberapa keadaan, umpat itu diharuskan. Mengumpat itu ataupun kita memperkatakan pasal hal orang lain di belakangnya, benda itu diharuskan. Ada di dalam beberapa keadaan. Nabi SAW ada menyatakan, uzkurul fajir bima fihi kay yahzurun nas. Sebutkan, atarakan olehmu semua orang-orang yang derhaka dengan apa-apa yang ada padanya, supaya orang takut tidak suka kepadanya. Boleh cerita hal orang lain kalau orang tu membawakan bahaya dan juga mudarat kepada orang lain, supaya orang lain ambil pengajaran
berhati-hati daripada orang tersebut. Yang pertamanya, seseorang yang dizalimi ataupun dianiaya, yang melaporkan penganiayaan yang diterimanya itu kepada penguasa ataupun pemerintah ataupun hakim ataupun sesiapa yang bertanggungjawab, agar dapat dihindari ataupun dicegah perbuatan penganiayaan dan kezaliman tersebut. Ia juga bermaksud seseorang yang dizalimi lalu dia menceritakan apa yang menimpanya kepada pemimpin ataupun orang yang berkuasa ataupun hakim ataupun orang yang bertanggungjawab, supaya ia terlepas daripada kezaliman yang menimpanya itu. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i illa minal qawli illa man zulim. Bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak suka kepada perkataan-perkataan buruk yang dikatakan dengan berterus terang untuk mendedahkan kejahatan orang, kecuali orang yang dianiayakan. Orang tersebut teraniaya, dia dizalimi, dia terlibat dengan mana-mana kes. Mungkin kes rogol contohnya kan, kes rogol. Dan kemudian apabila dia melaporkan benda ni kepada pihak berkuasa, pihak berkuasa perlukan statement daripada mangsa. Adakah boleh mangsa waktu tu apabila ditanya kepada dia, kamu tahu tak rupa dia macam mana? Saya minta maaf saya tak boleh cakap, ini soalan macam mengumpat. Banyaklah kau, orang nak bagi pembelaan kepada kamu cakap mengumpat. Saya tak boleh cakap, saya tak boleh, sebab ini benda yang aib. Kalau saya cakap aib pada dia, ini tak aib. Ini untuk sebagai pembelaan dan juga nak membawa kebenaran kepada kamu. Jadi dia pun ceritakanlah, orang ni macam ni, di segi sifat fizikal dia macam ni, dan kemudian apa yang dia buat, apa yang dia lakukan, sejak bila kamu kenal dia, macam mana perwatakan, macam mana sifat dia, luaran, dalaman dan sebagainya. Jadi dia ceritakan benda tu untuk mendapat bukti kebenaran, supaya orang yang teraniaya ni mendapat pembelaan. Maka itu dibenarkan. Dia masuk dalam kandang mahkamah. Jadi dia kena ceritakan tanpa ada selindung walaupun sedikit. Kena cerita semua benda yang benar, walaupun di belakang orang tu tak ada untuk nak membela diri dia, tetapi dia kena cerita sebagai pembelaan kepada diri dia juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, meminta fatwa. Seperti setelah diperlakukan sedemikian oleh seseorang, apa hukumnya wahai hakim ataupun qadi? Seperti mana berlaku kepada isteri Abu Sufyan radhiyallahu anhu, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku ini iaitu Abu Sufyan seorang lelaki yang tidak boleh memberi saraan yang mencukupi untuk aku. Dengan erti kata lain, agak kedekutlah. Maka bolehkah aku mengambil lebih daripada harta miliknya tanpa pengetahuannya? Di belakang pengetahuan Abu Sufyan, isterinya telah mengadu dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda tu berlaku kepada isteri Abu Sufyan kerana dia nakkan suatu penyelesaian. Sebab dah lama dah dia tak mendapat saraan nafkah daripada suaminya. Dan kemudian dia menceritakan apa benda yang berlaku untuk nak mendapat fatwa dan juga jawapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh ke tidak aku mengambil harta daripada harta suamiku tanpa pengetahuan dia. Hadirin hadirat dirahmati Allah Taala sekalian, saya rasakan setakat itu dulu untuk hari ini, insya-Allah. Dia ada lagi beberapa perkara berkenaan dengan umpatan yang harus, dan ada juga di sana yang dikatakan umpatan maksiat, munafik dan juga kufur. InsyaAllah kita akan sentuh dalam perjumpaan yang akan datang, insyaAllah. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala kelemahan, kebaifan daripada diri saya sendiri. Minta maaf salah silap, sajak kata terlebih bicara, kita takut dengan dasar ghafara. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.